我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的阿爸父神，我们感谢赞美你。 Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. 是的，信靠耶稣真是甜美。 Benar Tuhan, percaya kepada Yesus itu begitu indahnya. 我们可以在你里面常享安息。 Di dalam Engkau kami selalu mendapatkan ketenangan. 在今天这样宝贵的时间，我们也可以在你里面得享喜乐。 Pada saat ini, di saat yang begitu berharga ini, kami juga dapat mendapatkan sukacita dan ketenangan di dalam Engkau. 感谢你赐给我们生命，并且赐给我们丰盛的生命。 Terima kasih Engkau memberikan kami hidup dan hidup yang berkelimpahan. 求你来赐福我们每一位， Kiranya Engkau memberkati setiap kami. 借着你的话语来施恩于我们， Melalui firman-Mu berkatilah kami. 给我们谦卑的心， Berikanlah kami kerendahan hati. 除去撒旦一切的夺道的工作， Usirlah segala kuasa dan pekerjaan iblis. 带领我们接下来宝贵的时间， Pimpinlah waktu yang berharga di hadapan kami ini. 加力量给孩子这软弱的器皿。 Tambahkanlah kekuatan kepada anak-anak-Mu yang lemah ini. 祷告祈求，奉主耶稣基督的圣名， Kami berdoa, kami memohon demi nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，主内平安， Salam sejahtera, shalom saudara-saudari sekalian. 主日平安。 Shalom, salam sejahtera. 站在上面我就可以清楚的看到大家，感谢神，我非常的喜乐。 Jadi di atas sini saya bisa melihat Anda dengan jelas dan puji Tuhan saya sangat bersuka cita. 每到主日，我们每周一见， Setiap hari Minggu kita bisa bertemu kembali. 我们有一个特别分别为圣的时间来敬拜神。 Kita diberikan satu waktu yang dikhususkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. 这实在是他的恩典。 Dan waktu ini adalah anugerah Tuhan. 让我们这个时候打开圣经，我们来看一段的经文。 Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. 请打开您手上的圣经，我们看一段的经文。 Mari kita buka Alkitab di tangan kita akan membaca satu bagian firman 那 Tuhan. 雅各书第5章1到6节， Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. 非常重要的一段经文。 Ini adalah satu bagian firman Tuhan yang sangat penting. 今天刚才看到了主题是不是要对其中的一些人讲呢？ Tema kita hari ini, apakah itu ditujukan kepada orang-orang tertentu? 那我们来看，我们一起来读雅各书第5章1到6节。 Mari kita sama-sama membaca Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. 嗨，你们这些富足人呐，应当哭泣嚎啕，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财，工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福，好宴乐，当宰杀的日子竟骄养你们的心。你们定了义人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。 Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. 在中国唐朝呢是非常鼎盛的时期， Di China ada satu dinasti bernama dinasti Tang yang merupakan satu dinasti yang sangat makmur dan besar.
那个时候大概是公元7世纪到10世纪左右。 kurang lebih pada abad ke-7 sampai ke-10. 在那个时候呢，有一个诗人名叫杜甫， Pada zaman itu ada seorang penyair yang bernama Tu Fu. 那他怀着崇高的理想，来到了当时的首都长安。 Pada saat itu dengan idealisme yang sangat tinggi dia datang ke ibu kota pada saat itu yaitu Chang'an. 但是事与愿违，他屡遭挫折。 Tetapi kenyataannya berbeda dengan harapan dan dia terus-menerus mengalami kegagalan. 生活也难以维持下去了。 Dan bahkan dia sulit untuk mempertahankan hidupnya. 那他亲身体验，并且经验，并且是感受到了这个平民老百姓他们的生活的艰难。 Dan pada saat itu dia sungguh-sungguh mengalami dan merasakan begitu besarnya kesulitan dan penderitaan yang dihadapi oleh rakyat jelata yang ada pada zaman itu. 那他写了一长篇的杰作，500字，一篇诗啊。 Dan dia membuat satu syair yang begitu panjang kurang lebih 500 karakter. 其中有一句话是这样说：“朱门酒肉臭，路有冻死骨。” Salah satu perkataan yang terkenal di dalam syair tersebut adalah arak dan daging membusuk di rumah mewah, jasad membeku terhampar di jalanan. 那这句话就是说，富贵人家他们的家里面的酒还有肉啊，因多的用不完而发臭了。 Jadi maksud dari perkataan dalam syair tersebut adalah di rumah orang-orang kaya yang mewah itu arak dan anggur dan daging begitu berlimpahnya sampai berkelebihan dan menjadi busuk. 可是，在这个路边有一些的穷人，因为冻而死亡，因为饿而死亡。 Tetapi di jalanan ada begitu banyak orang-orang miskin yang mereka mati karena kelaparan dan kedinginan. 那这个现象就是来形容当时的社会贫富差距非常的大。 Jadi perkataan ini menggambarkan kesenjangan antara kaya dan miskin yang begitu besar pada zaman itu. 那在那个唐朝，同样是在唐朝啊，有一个宰相，他叫李绅。 Pada dinasti yang sama, yaitu dinasti Tang juga, ada seorang perdana menteri yang bernama Li Sheng. 他也是一名诗人，他写了一首诗叫《悯农傲首》。 Dan dia juga seorang penyair dan dia juga menulis sebuah syair yang berjudul Min Nong Er Shou. 孩子们都会背啊，春种一粒粟，秋收万颗子，四海无闲田，农夫犹饿死。 Mungkin untuk anak-anak di China ya, mereka bisa menghafalkan syair ini. Ya, jadi kurang lebih menabur sebutir benih di musim semi, tuayan melimpah di musim gugur. Tiada lahan yang tak dikerjakan, namun petani mati kelaparan. 那意思就是，如果春天你种下一颗粮食，种下一些粮食，那个种子啊，粮食的那个种子，那秋天就可以收获满满。 Jadi artinya adalah jika di musim semi kita menabur sebuah benih ya, benih untuk tumbuhan atau apapun, maka pada musim gugur kita bisa mendapatkan panen yang begitu berlimpah. 那普天下没有荒废不种的田地，可是，在当时却是有很多的辛苦劳作的农民被活活的饿死。 Di seluruh dunia, di berbagai pelosok dunia ini tidak ada lahan yang tidak diolah, tidak dikerjakan. Tetapi ada begitu banyak petani miskin yang mati kelaparan, ironis sekali. 那个鼎盛时期，仍然有穷人被饿死、被冻死、被欺压。 Jadi pada zaman tersebut tetap ada orang miskin, mereka yang mati kelaparan, mati kedinginan, mereka ditindas dan dieksploitasi. 那我们今天又如何呢？ Lalu bagaimana pada zaman kita sekarang ini? 今天是不是所有的人衣食无忧呢？ Apakah pada zaman sekarang ini semua orang sudah hidup dengan aman dan nyaman tanpa rasa khawatir? 今天的这个时代是不是比当时更好呢？ Apakah zaman sekarang ini lebih baik daripada zaman dulu? 圣经对我们又教导又如何呢？ Lalu bagaimana pengajaran Alkitab kepada kita? 那今天呢，借着我们刚才读的这几节的经文，来思想一个主题：富足背后的责任。 Jadi melalui firman Tuhan yang tadi kita baca, kita akan merenungkan satu tema yaitu tanggung jawab di balik kelimpahan. 富足背后的责任。 Tanggung jawab di balik kelimpahan. 有人说我还不富足，我还没有什么钱，所以我不用听了，我可以走了。 Mungkin ada sebagian orang mengatakan, saya kan belum berkelimpahan ya, jadi ini tidak ada hubungannya dengan saya sudah bisa meninggalkan 这个 tempat. 是不是只对有钱人讲呢？ Lalu apakah ini hanya ditujukan kepada orang-orang kaya? 让我们一起来看这几节的经文哈。 Mari kita sama-sama memperhatikan beberapa ayat berikut ini.
在上文也是上个主日有讲到上文里面那些商人们，他们正在踌躇，正在规划一条发财之路。 Minggu lalu di ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa para pedagang mereka sedang merencanakan atau menyiapkan satu rencana. 那现在雅各要提醒人，特别是这些有钱人、富足的人，那其实还包括其他的人哈。那雅各提醒人，我们每一个人都会面临主的审判。 Tetapi selanjutnya Yakobus hendak mengingatkan bukan saja orang kaya tetapi semua orang bahwa suatu hari nanti setiap kita pasti akan menghadapi penghakiman Tuhan. 从总的来说，刚才我们所读的这几节的经文，它主要是对那些富人，特别是为富不仁的人的警告。 Jadi dari ayat-ayat yang kita baca tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah sebuah peringatan terhadap orang-orang kaya yang tidak murah hati. 在经文一开始的时候就说注意，和合本的时候用的是害，害是什么意思？它其实让我们就是要注意修订版是更贴切原文，让我们更清楚注意你们这些富足人呐，听呐，你们这些富足人呐。 Ya, jadi Yakobus pasal 5 ini dibuka dengan satu seruan ya, dalam bahasa Mandarin terjemahannya seperti itu, tetapi dalam bahasa Indonesia dikatakan tidak ada kata tersebut ya. Jadi ini adalah sebuah peringatan. Hei kamu, seperti itu dalam bahasa Mandarin. 你们要哭，你们要嚎啕大哭。 Haruslah kamu menangis dan meratap. 为什么要哭呢？就直接叫他你们要哭。那接下来有几个方面，你们的财物会怎么样？ 你们的衣服会怎么样？你们的金银会怎么样？ Ya, jadi setelah mereka disuruh menangis dan meratap, lalu diberitahukan apa yang akan terjadi dengan kekayaanmu, dengan pakaianmu, dan dengan emas perakmu. 那如果富人遭遇这些的事情的话，被上面所说的遭遇这些人真的要哭了。 Ya, jadi kalau orang-orang kaya menghadapi apa yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, ya tentu saja mereka mungkin akan menangis. 因为在那个时候，富人们、有钱的人或者是富足的人呐。 他们拥有的财物分3个方面。 Karena pada masa tersebut orang-orang kaya itu memiliki harta yang bisa dibagi dalam 3 bagian. 第一个就是粮食， Yang pertama adalah makanan. 这个粮食很多，储存了很多的粮食，这个是。 Ya, jadi zaman itu ya orang-orang mengumpulkan menimbun stok makanan yang sangat 那 banyak. 第二个就是这个很昂贵的衣服， Yang kedua adalah pakaian yang sangat mahal. 第三个就是金和银这些贵重的金属。 Yang ketiga adalah logam mulia ya, emas, perak dan barang-barang berharga. 那雅各其实在这里是在说你们的食物都要会腐烂，你们昂贵的衣服都会被虫子蛀，没有什么价值了。你们的金或者银这些昂贵的金属都会长锈，那金属不会长锈是吧？就是说你们的这些昂贵的金属财物都会被贬值。 Ya, jadi sebenarnya yang dimaksud oleh Yakobus adalah makanan yang begitu banyak yang kamu timbun itu suatu hari dia akan membusuk. Lalu pakaian mewahmu bisa saja dimakan ngengat sehingga sudah tidak berharga. Dan juga emas perakmu di sini dikatakan berkarat, tetapi sebenarnya maksudnya adalah emas dan perak itu bisa mengalami devaluasi. 那想想你在家里拥有什么？ Coba Anda pikirkan ya, apa yang Anda punya di rumah? 是很多的金条银子呢，还是这个银行账户的这个数字呢？ Apakah emas batangan yang banyak atau angka nominal di rekening bank yang sangat besar? 神说这些都是会长翅膀的。 Ya, semuanya ini bisa bersayap. 在学者曼顿在这个注释书里面，他又说：你们为自己积存的钱财越多，你们在仓库里为自己那永恒的毁灭而储存的火也越猛烈。 Ini adalah perkataan Manton bahwa semakin banyak uang yang Anda kumpulkan untuk diri sendiri, maka semakin ganas pula api kebinasaan kekal yang Anda simpan untuk diri Anda sendiri di gudang. 为什么钱越多，储存的这个毁灭的火越猛烈啊？ Mengapa semakin banyak kita mengumpulkan uang, maka api kebinasaan kekal yang kita kumpulkan juga makin banyak? 你们现在有钱的人心里有没有在打鼓啊？ Nah, mungkin ya orang-orang yang kaya hatinya apakah sudah mulai jantungnya berdebar-debar? 原来因为他们没有好好的使用他们的钱财。 Ya, jadi sebenarnya karena mereka tidak menggunakan uang dan kekayaan mereka dengan baik. 神的审判临到富人的原因，是因为他们为富不仁，他们作恶多端。
Jadi amarah Tuhan, penghakiman Tuhan turun atas orang-orang kaya ini karena mereka menjadi orang kaya yang kejam dan tidak peduli kepada 跟 sesama. 他们的钱财联系在一起的有很多的恶行。 Dan yang melekat dengan kekayaan mereka itu adalah perbuatan dosa yang sangat banyak. 他们不仅仅是没有好好的使用钱财，成为守财奴啊， Jadi mereka tidak hanya tidak menggunakan uang dengan sebaik-baiknya, tapi mereka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. 他们还克扣工人的工资， Dan mereka juga menahan upah dari buruhnya 不听他们的冤声， dan tidak mendengarkan keluhan-keluhan mereka. 他们自己奢华淫乱， Dan mereka hidup mewah dan berfoya-foya 满足他们心的欲望。 untuk memuaskan keinginan hati mereka. 他们也杀害那些无辜的人， Dan mereka juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah. 没有直接的杀害，但是容忍他们饿死、冻死。 Memang tidak secara langsung membunuh, tetapi membiarkan mereka mati kedinginan dan kelaparan. 原来在那个时候，工人他工作，他们特别是在农忙的时候，需要收割的时候，需要很多的工人。 Jadi pada zaman tersebut sangat dibutuhkan banyak tenaga kerja khususnya pada musim panen. 这些工人工作完一天了，你就要给他一天的工资。 Jadi begitu para pekerja ini selesai mengerjakan pekerjaan 1 hari, maka dia akan diberikan upah 1 hari. 因为他们没有什么钱，所以他们要等着，全家就等着你发给他当天的工资，他可以买食物。 Karena mereka tidak punya banyak uang, maka seisi keluarga harus menantikan pulangnya si pekerja ini membawa upah hari itu, barulah mereka bisa membeli kebutuhan pada hari 因 itu. 此，如果克扣甚至是拖欠他们的工资的话，这个是非常不义的行为。 Ya, jadi kalau upah harian seperti itu pun masih ditahan atau tidak dibayarkan, maka ini adalah perbuatan yang sangat tidak benar. 除了工资之外，其实还有他们的冤声。 Dan selain upah, ada lagi teriakan atau permohonan mereka. 在那个时候，如果你没有偿还债务，你就可能会被抓进监牢里面。 Pada zaman itu, jika Anda tidak membayar hutang, maka Anda mungkin akan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. 你可能要卖掉你所有的全部的资产， Anda mungkin harus menjual segala aset yang Anda punya. 你甚至可能要把你的孩子、你家里面的人卖去当做奴隶。 Bahkan Anda mungkin harus menjual anak-anak Anda untuk menjadi budak kepada orang lain. 很多的人，穷人、极穷的人，他们因为无法偿还债务而被饿死、被冻死。 Jadi banyak sekali orang-orang miskin yang karena tidak mampu membayar utang, maka akhirnya mereka mati kelaparan dan kedinginan. 而神看这种非常不义的行为，就相当于谋杀。 Dan Tuhan menganggap bahwa perbuatannya sangat tidak benar ini sebagai pembunuhan. 在世上，那些被欺压的人，他们通常是求告无门的。 Dan orang-orang yang ditindas ini pada umumnya mereka tidak mempunyai penolong. 但是神说，万军之主在天上已经听见了。 Tetapi Tuhan berkata, Allah semesta alam yang ada di surga telah mendengarnya. 神是那些穷人的伸冤者和保护者。 Tuhan adalah pembela dan pelindung bagi orang-orang yang tidak punya pengharapan ini. 那些富人，他们把自己的心养肥了， Dan orang-orang kaya itu sebaliknya mereka menggemukkan diri sendiri. 他们的心想要豪华奢侈， Hati mereka dipenuhi dengan keinginan untuk memperoleh kelimpahan dan kemewahan. 他们的心想要淫乱无度。 Hati mereka penuh dengan keinginan untuk berfoya-foya. 然后富人就用他手中所有的资产来满足他们的心，把他们的心养得肥肥的。 Karena itu orang-orang kaya ini memuaskan keinginan hatinya dengan kekayaannya. 他们随心所欲， Dan mereka berbuat semaunya. 心要什么就给他什么。 Apa yang diinginkan itu yang dipuaskan. 雅各尖锐的、很严厉的谴责这些富人们， Yakobus dengan sangat keras menegur orang-orang ini. 他们这样的苛待员工，这样的荒淫无度，这样的杀害无辜，他们将不能逃脱神审判的火。 Perbuatan-perbuatan mereka yang begitu tidak berbelas kasihan dan tidak adil kepada para karyawan dan orang-orang miskin pasti tidak akan dapat lolos dari penghakiman Tuhan. 你们是不是在想，这些跟我有什么关系呢？ Lalu mungkin Anda berpikir ya, apa urusannya hal-hal tersebut dengan 反 saya? 正我又没有做这些， Ya, toh saya tidak melakukan hal-hal itu. 我信主了之后更是好人了。 Apalagi setelah saya percaya Tuhan, saya adalah orang yang baik. 那么这些富人们到底是什么人呢？ Lalu siapakah orang-orang kaya ini?
是不是教会里那些有钱的弟兄姐妹们呢？ Apakah adalah saudara-saudari yang kaya di dalam gereja? 有钱人是不是很想知道啊？ Apakah orang-orang kaya sangat ingin tahu? 那其实解经家们普遍地认为，这里面的富人们，雅各所指责的这些的富人们，他们更多不太可能，应该说不太可能是指教会里面的那些少数的有钱人。 Jadi menurut kesimpulan para penafsir, pada umumnya mereka sepakat bahwa yang dimaksud oleh Yakobus dalam ayat ini bukanlah orang-orang kaya dan yang jumlahnya sedikit yang ada di dalam gereja. 而更多的是指外面还没有信主的那些欺恶的人，那些欺压者的那些富人们。 Tetapi lebih menunjuk kepada orang-orang yang belum percaya di luar sana yang melakukan penindasan terhadap orang-orang miskin. 那雅各为什么要写这一段的话呢？ Lalu mengapa Yakobus menuliskan perkataan ini? 他为什么要在弟兄姐妹们面前写那些外面的人的恶行呢？ Mengapa dia harus menuliskan kejahatan orang-orang duniawi di hadapan jemaat? 那我们知道雅各书它是面向当时分散在各个地方的犹太的基督徒。 Kita tahu bahwa surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah Kristen yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. 那犹太背景的基督徒，犹太人他们是非常注意这个钱财的，也很知道赚钱。 Jadi orang Kristen berlatar belakang Yahudi ya, mereka orang-orang Yahudi itu sangat memiliki konsep yang keras, kuat terhadap uang dan mereka juga sangat pintar mencari uang. 他们看钱财还有儿女产业，这是从神而来的祝福。 Mereka menganggap bahwa anak-anak, uang dan harta itu adalah berkat yang datang dari Tuhan. 雅各是提醒他们，也是提醒我们后来的信靠他的人。今天的我们，雅各提醒我们一定要持守住。 Yakobus mengingatkan kepada kita yang ada di zaman ini, yaitu orang-orang yang percaya pada Tuhan kemudian, bahwa kita harus memegang teguh. 雅各是说，如果你把持不住，特别富有的基督徒，如果你把持不住，那么你也将面临神审判。 Jadi yang ditegaskan oleh Yakobus adalah kalian orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, jika kalian tidak bisa memegang teguh prinsip tersebut, maka kalian pun pasti akan menghadapi penghakiman Tuhan. 所以你不要看别人赚钱眼红，不要看外邦人还没有信的人，你就照他的样子去做。 Janganlah kita iri hati kepada orang-orang di luar sana yang belum percaya bagaimana mereka mencari uang dan mendapatkan uang, lalu kita meniru apa yang mereka lakukan. 你仍然要好好的持定这个信仰，遵守神。 Kita harus terus memegang teguh iman dan kepercayaan kita dan taat kepada Tuhan. 同时，雅各也借着这一段的话，提醒那些在贫穷、在艰难当中的弟兄姐妹们。 Pada saat yang sama, Yakobus juga mengingatkan kepada jemaat yang pada saat itu hidup di dalam kesulitan dan penderitaan. 也借此安慰他们的心。 Dan sekaligus memberikan penghiburan kepada mereka. 你们不要害怕，你们不要担心， Jangan khawatir dan jangan takut. 你们的冤声无处释放，神在天上的父已经听见你们的冤声了。 Semua permohonan dan pengaduan kalian sudah didengarkan oleh Bapa yang ada di surga. 你们要忍耐的等候，直到我来。 Kalian harus sabar menanti sampai aku datang. 所以这一段话仍然对今天的我们是非常的有帮助。 Jadi kalimat ini juga sangat membantu bagi kita yang hidup pada zaman ini. 它仍然鼓励、提醒今天的我们每一位。 Tetap menjadi satu penghiburan dan dorongan bagi setiap kita yang hidup di zaman ini. 当主再来的时候，他会审判一切，秉行公义。 Ketika Tuhan datang kembali, Dia akan menghakimi semua orang yang berbuat tidak adil. 那前不久呢，我偶然发现了一本书， Tidak lama yang lalu saya menemukan secara tidak sengaja menemukan sebuah buku 在饥荒时代的富足基督徒。 orang-orang Kristen yang kaya di era kelaparan. 那这本书是被评为今日基督教被评为20世纪100部基督教好书之一。
Dan buku ini dikategorikan sebagai salah satu dari 200 buku Kristen terbaik pada abad ke-20. 那它的作者是赛德龙 Dan penulisnya adalah Sider. 这是一个很特别的学者。 Dia adalah seorang pelajar yang sangat istimewa. 他上个月底刚刚回天家。 Akhir bulan lalu beliau baru meninggalkan dunia ini. 那这本书呢，我尝试在多克贝利亚上搜索看能不能买到， Saya pernah mencoba mencari ya apakah saya bisa membeli buku ini di Tokopedia 果然被找到了。 dan ternyata berhasil ditemukan. 这本书它已经45年了， Buku ini sudah 45 tahun sejarahnya 比我的年龄还大10岁啊。 dan masih lebih tua dari saya 10 tahun. 我翻开这本书一看，我就被它的前言深深的震撼了。 Ketika saya membuka buku ini, kata pendahuluannya sudah membuat saya begitu tercengang. 前面他说，饥荒在这个地球上仍然存在。 Di kalimat pertamanya dikatakan, kelaparan ternyata masih ada di dunia ini. 每年有人山人海的人因饥饿而死亡。 Setiap tahun ada begitu banyak manusia yang mati karena kelaparan. 10亿多的人正在面临着饥饿或者是营养不良。 Lebih dari 1 miliar manusia di dunia ini yang menghadapi kelaparan ataupun kekurangan gizi. 你可以感受到一个9岁的孩子，他因为他的父亲交不起书本费，而在教室外面玩耍吗？ Bisakah Anda membayangkan seorang anak berusia 9 tahun karena papanya tidak mampu untuk membayar uang buku, maka anak ini harus keluar dari kelas dan bermain di luar. 可能这个书本费，它只是你我一天消遣费用的一部分。 Mungkin uang buku itu hanya sebagian kecil dari pengeluaran kita setiap hari. 你可以真正的感受到，一个婴儿，他因为医疗的原因缺乏医药，而死于母亲的怀中吗？ Bisakah Anda membayangkan seorang bayi karena kekurangan obat dan pengobatan yang tidak cukup, maka anak ini akhirnya meninggal dalam pangkuan ibunya. 这本书以这些的话开始， Dan 非常触动我的心。 buku ini diawali dengan kalimat-kalimat seperti itu yang sangat menyentuh hati saya. 这已经是40多年前的事情， Dan itu adalah kejadian 45 tahun yang lalu. 现在的情况是更严重。 Dan kondisi pada saat ini lebih parah lagi. 联合国秘书长潘基文说，全球有超过12亿的人，他们是处于极度贫穷的状态。 Menurut mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan bahwa di dunia ini ada 1,2 miliar manusia yang hidup di kemiskinan ekstrim. 他们每一天是靠不到1.5美元生活。 Setiap hari mereka hidup dengan uang kurang dari 1,5 dolar. 更是有24亿的人，他们每一天靠不到2美元生活。 Dan ada 2,4 miliar manusia di dunia ini yang hidup dengan kurang dari 2 dolar sehari. 而这2-3年的疫情，更是加剧了这极贫穷的人口。 Dan pandemi selama 2-3 tahun terakhir ini semakin memperlebar kesenjangan antara dan menambah jumlah orang-orang miskin ini. 前几天，具体来说是星期一的一个晚上， Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Senin malam, 有一个机会，我跟我的女儿谈到了中国信仰的情况。 ada satu kesempatan di mana saya berbicara dengan putri saya mengenai kepercayaan dan kesempatan beragama di China. 我说，18岁以下的孩子们未成年人在中国是不能够上主日学的。 Jadi saya beritahu dia bahwa anak-anak di bawah 18 tahun ya, yaitu orang yang belum dewasa, mereka tidak boleh ikut sekolah minggu. 那大学生、年轻人也是不可以进教会的。 Dan para mahasiswa serta orang-orang muda, mereka juga tidak boleh datang ke gereja. 而且现在教会里面很多的地方都已经安了摄像头，有一个甚至安了40个摄像头。
Ya, jadi di dalam gedung gereja banyak sekali yang dipasangi kamera-kamera ya. Bahkan ada satu gereja yang dipasangi 40 kamera. 有的还安了人脸识别， Dan juga ada yang dipasangi CCTV. 那就是监视每一个人教会的活动，如果有违规，就会找人去谈话。 Jadi semua tindak tanduk di dalam gereja itu diawasi dan jika ditemukan adanya pelanggaran, orang tersebut akan dipanggil untuk diinterogasi. 威胁或者是恐吓，直到你听话为止。 Lalu akan diancam dan ditakut-takuti sampai Anda taat. 所以大家都是在家里面或者是在外面小心的小型的聚会。 Karena itu orang-orang Kristen berusaha untuk mengadakan ibadah secara pribadi dalam kelompok-kelompok kecil di luar sana. 我的女儿听了，她脱口而出 Dan ketika putri saya mendengarkan itu, terceplos dari mulutnya. 啊，那就不回了。 Ah, kalau begitu saya nggak mau pulang ke sana. 她意思是不回中国，我们在外面更好，衣食无忧。 Ya, jadi maksudnya adalah dia tidak mau pulang ke China ya, karena di luar China itu dia merasa lebih nyaman, tidak usah khawatir akan apapun. 信仰也自由，是不是很好？ Ya, dan juga kepercayaan itu bebas ya, bukankah itu baik sekali? 大家听了是不是很开心啊？ Ya, mungkin kita mendengarkan itu kita merasa senang ya. 但是我们的信仰不应该是这样的，是吗？ Tetapi bukankah iman kita itu tidak seharusnya begitu? 我就跟我的女儿说，那我们在好的环境下就好好的跟随神。 Lalu saya beritahukan kepada putri saya, dalam kondisi yang baik, marilah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. 是的，但是如果在艰难、在逼迫的环境下，我们就不要信耶稣了，那怎么样呢？ Lalu, apakah di dalam penganiayaan dan penindasan kita tidak mau percaya Yesus? 你看主耶稣他走的路是艰难的还是顺利的路呢？ Coba kamu lihat, jalan yang dijalani Tuhan Yesus itu adalah jalan yang sulit atau jalan yang mudah. 你再看跟随耶稣的那些的门徒，他们怎么样呢？ Lalu kamu lihat lagi bagaimana dengan murid-murid yang mengikut Yesus. 他们在逼迫的环境之下，他们在家里面、在坟墓里面、在洞里面仍然聚会。 Mereka berada di bawah penganiayaan dimanapun mereka berada, baik di kuburan, di rumah, ataupun di tempat, di lubang atau liang tersembunyi, mereka tetap beribadah. 他们仍然坚定的信靠神，服侍神。 Mereka tetap setia untuk percaya, bersandar, dan melayani Tuhan. 我的女儿听了，她点点头。 Lalu setelah putri saya mendengarkan itu, dia menganggukkan kepala. 那我继续跟她说，那我们现在情形好，我们就好好跟随神，侍奉神。 Lalu saya lanjutkan kepada dia, sekarang kondisi kita baik, marilah kita sungguh-sungguh percaya, beribadah, dan melayani Tuhan. 那我们也不怕艰难的环境、逼迫的环境，那神会加给我们力量。 Tetapi jangan juga terlalu takut akan situasi yang sulit, karena Tuhan pasti menambahkan kekuatan kepada kita. 再说，今生跟永生、永恒相比，太短暂了，不是吗？ Lagi pula, jika dibandingkan dengan kekekalan hidup kita pada saat ini, bukankah itu begitu singkat? 我们应该好好的为着永恒来好好的准备今生。 Marilah kita mempersiapkan kekekalan itu dengan baik mulai dari hidup kita sekarang ini. 使用好今生 Mari kita gunakan hidup kita saat ini dengan sebaik-baiknya. 那个时候，等到天上跟主见面，我们还会见面。 Dan suatu hari nanti ketika kita bertemu kembali dengan Tuhan di surga, kita juga akan bisa bertemu kembali dengan 我们也 saudara-saudari 也会 sekalian. 永远的跟阿爸父神在一起。 Dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. 说到这里，他似乎在憧憬天堂多么的美好。 Nah, sampai di situ dia seolah-olah sedang membayangkan betapa indahnya kerajaan surga itu. 弟弟呢也在旁边笑哈哈。 Dan adiknya yang juga tertawa di sampingnya. 最后我们做了一个跟平常不一样的睡前祷告。 Kemudian kami melakukan satu doa sebelum tidur yang sangat berbeda daripada sebelumnya. 那个是关于今生和永恒的。 Yaitu berdoa tentang hidup sekarang dan hidup kekal. 这个时代充斥着各样的媒体广告， Dunia pada saat ini dibanjiri dengan begitu banyak media dan iklan. 世俗的价值观、外面的东西，慢慢的进入我们的头脑，甚至进入我们的心。 Konsep nilai duniawi begitu banyak masuk ke dalam hati dan pikiran kita. 我们的后代似乎越来越难以感受到贫穷。 Apakah generasi penerus kita akan semakin sulit merasakan kemiskinan?
他们似乎更难体会到穷人的艰难。 Mungkin mereka akan lebih sulit merasakan penderitaan orang-orang miskin. 而我们似乎也越来越难得体会那些在逼迫当中人的处境。 Dan mungkin kita juga semakin sulit untuk bisa membayangkan dan merasakan penderitaan orang-orang yang berada di bawah penganiayaan. 求主来怜悯我们。 Ya, Tuhan berbelas kasih atas kita. 我想我们可以开始简单的生活，更简单的生活方式。 Mungkin kita bisa memulai satu cara hidup yang lebih sederhana. 赛德龙说，我们有责任发展出一种更简单的生活，以便于我们能够更慷慨的为着救助和传福音做出贡献。 Saider mengatakan, kita wajib mengembangkan kehidupan yang lebih sederhana agar kita dapat berkontribusi lebih banyak dalam memberikan bantuan dan menginjili. 简单的生活方式，更简单的生活方式，能够帮助我们更加的去体会、去明白、体验那些穷人他们的需要。 Cara hidup yang lebih sederhana bisa membantu kita untuk lebih dapat merasakan dan memahami penderitaan dan kebutuhan orang-orang yang miskin. 如果你我的生活已经相对富足了， Jika hidup saudara dan saya sudah relatif cukup, 我邀请弟兄姐妹们，根据我们自己个人的情况，尝试挑战、操练自己过一种更简单的生活方式。 saya menghimbau kita semuanya sesuai dengan kondisi kita saat ini untuk mencoba menjalani satu pola dan cara hidup yang lebih sederhana. 更去学习去慢慢去体会那些艰难人他们的处境，他们的需要。 Belajar untuk meresapi, memahami kebutuhan orang-orang yang berada dalam kesulitan. 那我们可以更自由的拿出更多给神和神的家。 Sehingga kita dapat lebih terbuka dan bebas untuk memberikan lebih banyak untuk Tuhan dan pekerjaannya. 当主再来的时候，今天的金钱就失去所有的价值。 Ketika Tuhan datang kembali, uang kita akan kehilangan nilainya saat ini. 因此，你我不该将财宝积在天上吗？ Apakah tidak sepatutnya kita mengumpulkan harta kita di surga? 相对富足的基督徒可以为全世界的宣教事工提供财力。 Untuk jemaat yang kaya, mereka mungkin bisa memberikan donasi untuk pekerjaan penginjilan di seluruh dunia. 可以满足那些贫穷伤者他们的需要， Dan juga bisa mencukupi kebutuhan orang-orang yang miskin dan tertindas. 成为更多人的祝福。 Sehingga dapat menjadi berkat bagi lebih banyak orang. 如果耶稣基督要你变卖所有分给穷人，那你就去做吧。 Jika Tuhan Yesus meminta kita untuk menjual segala harta milik kita dan membagikannya kepada orang miskin, maka kita lakukanlah, karena itu adalah hal yang baik. 这样是很好的。 Hal ini adalah hal yang baik. 但是如果耶稣基督要你保留大部分的财产去投资，赚更多，奉献更多，那也是很好。 Tetapi jika Yesus Kristus menyuruh kita menyimpan sebagian besar uang kita untuk investasi, mendapatkan lebih banyak uang dan memberikan lebih banyak persembahan, maka itu juga adalah hal yang baik. 你要好好的想想，神怎么样带领你、管理你暂时所拥有神所给你的。 Mari kita pikirkan kembali bagaimana Tuhan menuntun kita untuk mengelola apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk sementara ini dengan sebaik-baiknya. 我们今生每一个人所拥有的一切如何管理，我们都要向神交账。 Bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan titipkan kepada kita pada saat sekarang ini, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. 既然在印尼、在雅加达，在这里我们相对富足，是吗？相对刚才那些极贫穷的人来说，我们相对富足，我们的信仰环境也相对的自由。 Jika dibandingkan dengan orang-orang yang miskin dan menderita dan kekurangan, mungkin keadaan kita pada saat ini bisa dikatakan relatif cukup dan kebebasan beragama kita juga relatif baik, bukan? 那么就让我们存着感恩的心，还有谦卑的心，我们愿意付出代价，给出去。 Karena itu, marilah dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan kerendahan hati, marilah kita membuka hati, merelakan untuk memberikan. 不是为了我们自己和我们的名， Bukan demi diri kita sendiri ataupun nama baik kita, 乃是为着神的家，为着那些有需要的人。
tetapi demi nama Tuhan, demi rumah Tuhan, dan demi orang-orang yang membutuhkan. 为着福音的缘故，不要满足于现在， Demi alasan Injil, janganlah berpuas diri dengan keadaan sekarang. 扩张你的帐幕， Lebarkanlah kemahmu, 好好的使用神所赐给你今生暂时所拥有的。 gunakanlah dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan berikan untuk sementara pada kita pada saat ini. 为神永恒的家献上你的财力、精力，你所有的一切。 Persembahkanlah talenta Anda, uang Anda, kemampuan Anda bagi pekerjaan kerajaan Tuhan. 因为如果我们每一个人的时候到了，那么我们的钱财也不归我们自己了。 Karena ketika saat kita sudah tiba, maka uang kita pun sudah bukan milik kita sendiri. 我们的时间也没有了， Waktu kita pun sudah tidak ada. 我们的精力也没有了， Dan energi kita pun sudah tidak ada. 我们的聪明才智也没有用处了。 Semua kepintaran, hikmat, bijaksana kita pun sudah tidak ada gunanya. 所以，好好的使用今生，珍惜在世有限的日子。 Karena itu, gunakanlah saat sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Hargailah hidup kita yang ada pada saat ini. 在任何环境当中，积极做主公， Dalam kondisi apapun, kita tetap antusias melakukan pekerjaan Tuhan. 为永恒尽心竭力， Kita berjuang bagi kekekalan. 预备好自己，忍耐等候主来。 Mari kita persiapkan diri kita dengan sabar menantikan kedatangan Tuhan. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 主，我们向你献上感谢， Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 谢谢你给我们每一个人所拥有的一切， Terima kasih untuk semua yang kami miliki yang Engkau berikan kepada setiap kami. 无论是我们的时间、我 Baik 们的 waktu 金钱， kami, uang kami, 还是我们的精力、我们的才干， ataupun energi kami dan talenta kami. 在我们相对富足的时候， Dalam kondisi relatif cukup 在我们信仰环境还相对自由的时候， dan dalam kondisi kebebasan beragama yang relatif baik, 就让我们好好的、清醒的活在你的面前， tolonglah kami untuk dapat hidup dengan baik dan sungguh-sungguh benar di hadapan-Mu. 给我们智慧和力量， Berilah kami hikmat bijaksana dan kekuatan. 我们好好的管理和使用你所给我们的， Kami dapat mengelola dan menggunakan dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan berikan. 好好的为着神的家大发热心， Bekerja keras dengan giat bagi kerajaan surga. 在任何环境、任何处境之下都忍耐等候，直到你来。 Dalam kondisi apapun kami tetap sabar dan setia menantikan kedatangan-Mu. 加给我们每一个人够用的恩典和力量， Tambahkanlah anugerah dan juga kekuatan yang kami butuhkan setiap hari. 感谢神，我们祷告祈求奉主耶稣基督的圣名， Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 愿神赐福大家。 Ya Tuhan memberkati kita semua.